Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ni kita belajar dalam kereta. Saya record untuk awak tajuk daya dua. Okay, as we know, formula untuk bab ini ada dua je yang diberi. Satu, formula yang melibatkan hukum Hooke. Ada kuantiti fizik FKS. Apa itu? Jadi saya terang. Dan kedua adalah tentang energi, tenaga yang terlibat. Alright. So, kita mula dengan paper 1, objektif. Saya ambil soalan SBP, soalan nombor 25. Ingat bab ni dia dah masuk separuh daripada kertas soalan objektif. So, ini adalah tentang kereta yang bergerak. Kata kunci dia adalah daya bersih. Okey, keseimbangan haba lah. Keseimbangan daya. Gitu. So, dia kata apabila berlaku hal laju seragam, nampak tu kata kunci hal laju seragam, awak kena tahu dia adalah keadaan seimbang. Bila seimbang, daya bersih dia bersamaan dengan sifar. Alright, so awak akan kata daya ke depan sama dengan daya ke belakang. So F sama dengan daya geseran. Okay, so bila kita jadikan persamaan sama dengan kosong, so F tolak F geseran lah. Okay, B. So untuk soalan kedua ialah daya seimbang juga tapi dalam gambar rajah vektor. Nampak tak? Daya tegangan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan dengan berat. So bila saya buat dalam bentuk circulation, nampak tu? Saya ada pilihan jawapan macam ni kan. So untuk circulation, awak akan nampak anak panah dia tu berpusing. So barulah kita kata dia seimbang. So pilihan anak panah yang seimbang adalah satu berat ke bawah, huruf Q tu, satu tegangan P dan satu tegangan R. Pastikan awak sambung. Okay, copy paste je anak panah tu. Sambung je. Awak akan dapat jawapan dia adalah A. Alright. Untuk soalan ke-27, soalan nombor 3 kita ni adalah soalan SBP hukum Hooke. Okey, apabila awak ada spring yang ditolak daripada kayu tu, sejenis spring yang memang pendek, sejenis spring yang memang panjang. Okey, dia tanya yang mana satu lebih kenyal. So, mesti awak tahu apa itu kenyal. Kenyal sifat dia adalah sifat bahan. Dia kembali kepada bentuk asal apabila daya dialihkan. Macam itulah getah, spring. Okey, yang kedua, awak kena tahulah F sama dengan KX kan. F ialah daya, form 4 dah belajar. X ialah sejauh mana dia meregang dan K ialah pemalar. K pemalar maknanya dia fixed number lah. So setiap item pemalar springnya tidak sama. It's depend on jenis bahan. Jadi kat sini sudah sediakan untuk awak. Yang seterusnya awak tengok apa beza hukum Hooke dan saya tunjukkan latihannya. Macam mana kalau saya nak kaitkan dengan energi. Okey, tenaga kekenyalan. So dekat sini hukum Hooke tu adalah titik. Nampak tak? Bila dia meregang dan pada satu takat dekat titik tu di mana dia dah hilang regangan, dia tidak boleh lagi kembali ke bentuk asal. Sedangkan kalau awak tengok formula sebelah kanan tu adalah formula yang melibatkan luas. Nampak tu? Work tu kan? W tu. So tu adalah energi. Kerja ialah tenaga. Work is energy. That's why kita kata W sama dengan E. Barulah kita guna formula yang sebelah kanan. So jangan confuse. Alright, so untuk soalan tadi, jika item yang berbeza, nampak satu panjang dia adalah spring yang bawah lebih panjang, okay? Satu lagi spring yang atas dia kurang panjang. So bila kita tolak kayu tu, yang paling meregang, yang paling termampat adalah spring yang bawah. Nampak? Dia sangat-sangat mampat. So dekat sini penyelesaian awak, jangan pilih jawapan C tau. Saya letak dua jawapan. Jawapan C adalah hanya apabila spring tu sejenis. Awak kena pilih jawapan A, bermakna ada dua jenis spring. Satu spring untuk S punya regangan, satu lagi spring dia lebih kenyal. Maksudnya untuk T punya spring. Okay, so pastikan awak pilih jawapan A. Okay, untuk soalan struktur, ini adalah soalan struktur tentang daya paduan. Awak kena beza apa itu beza daya paduan, leraian daya dan paduan keseimbangan yang tadi. Tadi saya dah sentuh dah keseimbangan. Sekarang saya nak sentuh paduan. Paduan ialah apabila awak tahu dia tentang dua atau lebih daya. Okay, bila saya satukan contoh 1 plus 2 equal to 3. 3 tu adalah daya tunggal. Okay, so daya paduan adalah daya tunggal melibatkan dua atau lebih daya. Okay, kita tambah dia secara vektor. Maknanya kalau dia ke kanan, positif. Kalau dia ke kiri, negatif. Kalau dia ke atas, dia positif.
kalau dia ke bawah dia negatif. Maksudnya awak tambahkan by vektor. Vektor tu apa? Arah. Kalau leraian, cikgu, flashback leraian is daya tunggal yang dipecahkan kepada komponen Y dan komponen X. Ingat Okey, ini adalah sambungan untuk awak mengira. So kalau dia tanya apakah nilai daya geseran. Kalau dia tanya nilai daya geseran, as you know, paduan dia mesti sifar. Mesti sama dengan daya bersih. Okay? So bila awak padukan kanan dengan kiri bermakna Fx tolak F geseran, awak akan dapat 0. Betul? So pindahkan ke kanan F geseran, awak akan dapat Fx equal to F geseran. Okay? Kemudian masukkan nilai. Diberi F ialah 100, masukkan sudut 60. Ingat, apabila dia mengufuk mesti komponen cos. Okey, komponen mengufuk. So, awak akan masukkan nilai, awak akan dapat 50 Newton. 50 Newton adalah daya geseran, which is geseran arah negatif, arah kiri, Fx arah kanan. So, just tulis 50 Newton. Okey? Okey, next saya sambung. Andai kata ditanya soalan bawah, mestilah definisi, pengiraan, modification. Awak kena tengok apakah ciri kalau kita nak modify kereta sorong tu untuk lebih cekap. Maksudnya lebih laju atau percepatan lebih bertambah. So dekat sini, pastikan sudut tu lebih rendah. Kecilkan sudut. Barulah daya bertambah. Bila daya bertambah, percepatan bertambah. Okay, jangan ulang soalan. Soalan tanya percepatan bertambah. Jangan ulang. So, awak akan kata daya bertambah. Okay. Pemegang, pastikan lebih panjang supaya daya bertambah. Answer untuk alasan tak ada masalah jika dia sesuai. Okay, boleh ulang. Okay, untuk soalan yang lebih detail, which is essay, saya guna soalan Negeri Sembilan. Awak akan guna, saya ambil soalan yang sama tapi dalam bentuk essay. Pastikan untuk circulation, paduan, dia akan berpusing arah anak panah dia. Sama macam tadi. So, kali ni awak tarik secara melintang, ada tension yang sengit tu dan ada berat yang pada paksi Y. Okey, soalan dia. Berikan definition. So, macam biasa, definisi daya paduan ialah paduan dua atau lebih daya. Yang atas tu salah, yang atas tu keseimbangan. So, awak akan pilih yang bawah. Alright? Okey, untuk soalan ciri dan alasan, untuk soalan bandingkan. Ini ada bandingkan Pastikan awak tengok gambar pertama dan gambar kedua. Jika awak flashback, gambar kedua tu lebih besar sudut dia. Okey? So, awak punya answer akan dapat daya kiri lebih kecil daripada daya kanan, sudut kiri lebih kecil dari sudut kanan, daya kiri juga lebih kecil daripada daya kanan. Kalau dia tanya hubungan, guna lagu Siti Sarah. Guna lagu Siti Sarah, bulatkan kata kunci yang ada kuantiti fizik tu, salin balik. Semakin tinggi daya, semakin tinggi sudut. Ni kenapa? Sebab awak tahu mereka adalah berkadar terus. Okey, untuk yang bawah, jika dia tanya daya dan daya, which is daya tarikan yang memberi kesan kepada daya tegangan, pastikan daya tarikan dulu. Semakin tinggi daya tarikan, semakin tinggi daya tegangan. Dia bagi simbol, masukkan simbol. Alright? Okey, last one ialah melukis. Nampak kat situ? Bila sedia lukis, pastikan awak ada arah anak panah dan label. Awak bernasib baik kerana dia tidak suruh awak ukur panjang, nyatakan nilai daya. Nasib baik kat situ. Kalau dia suruh, awak kena ukur exactly macam dia nak. Sekarang ni awak cuma masukkan sudut yang betul saja. Bila dia nak sudut 50, ukur sudut 50, kemudian buat paksi komponen Y dulu. Okay, that's easy. Komponen Y dulu, tegak barulah awak buat sambungan dia. So, untuk ini awak praktis, banyakkan latihan, trial SPM. Okay, kita jumpa lagi 2 hari. Terima kasih.